Bayangkan seorang legenda yang pernah menguasai pentas Anfield kini berdiri di persimpangan antara kebangkitan dan perpisahan. Mohamed Salah bukan lagi sekadar penjaring gol, dia adalah simbol era, ikon kemenangan dan wajah dominasi Liverpool dalam beberapa musim terakhir. Namun musim ini segalanya terasa berbeza. Kritikan datang, statistik menurun, masa depan dipersoalkan dan kini dia bangkit semula. Adakah ini permulaan babak akhir yang epik atau kebangkitan yang akan membawa Liverpool kembali menjulang trofi? Satu perkara yang pasti, kisah ini belum tamat dan cara ia berakhir akan menentukan bagaimana nama Salah akan diingati untuk selamanya. Penyerang Liverpool itu diraikan dengan tepukan gemuruh di Anfield ketika nombor 11 dipaparkan pada minit ke-77. Salah membalas dengan tepukan ke arah penyokong dan mengangkat tangan kirinya sebagai tanda penghargaan sebelum berjabat tangan dengan pengurus Arne Slot. Biasanya Salah kurang gemar apabila dikeluarkan, namun kali ini dia kelihatan tenang memberi laluan kepada remaja Rio Ngumoha. Tambahan pula, Liverpool sudah pun mengesahkan tempat ke pusingan 16 terakhir FA Cup dengan Salah memainkan peranan utama menentang Brighton and Hove Albion. Untuk kali ketiga dalam kariernya bersama Liverpool, Salah menjaringkan gol, mencipta bantuan gol dan memenangi sepakan penalti dalam satu perlawanan. Kali terakhir beliau melakukan ialah pada Disember 2018 dalam aksi berturut-turut menentang Newcastle dan Arsenal. Slot memuji sumbangan Salah. Sangat bagus melihat Mo kembali mencetak gol dan melakukan assist, tetapi yang paling saya suka ialah dia kini banyak membantu pasukan dari segi pertahanan. Itu sangat penting untuk pasukan. Apabila Brighton bertandang ke Anfield 63 hari sebelum itu untuk perlawanan Premier League, masa depan Salah bersama klub tampak tidak menentu. Ketika itu, beliau bakal menyertai African Cup of Nations dan timbul persoalan sama ada pemergiannya bersifat sementara atau kekal. Salah sebelum itu diketepikan daripada kesebelasan utama selepas satu wawancara panas malah mendakwa dirinya dijadikan kambing hitam atas prestasi buruk pasukan. Namun tempo di AFCON memberi ruang untuk keadaan reda. Beliau kemudian memohon maaf kepada rakan sepasukan, manakala Slot juga tidak berdendam. Selepas kembali dari AFCON, Salah menunjukkan peningkatan dari segi sumbangan defensif. Kini beliau memenangi semula penguasaan bola 3.5 kali setiap 90 minit berbanding 2.7 sebelum ini. Sentuhan bola keseluruhan sedikit berkurang, namun sentuhan dalam kotak penalti lawan meningkat. Beliau juga mencipta lebih banyak peluang, 3.0 setiap 90 minit berbanding 2.0 sebelum AFCON. Hantaran cantiknya kepada Dominic Szoboszlai untuk gol kedua menentang Brighton merupakan assist keempatnya dalam 6 perlawanan. Dalam perlawanan itu, Salah mencipta 4 peluang, melakukan 5 percubaan, melengkapkan 3 daripada 4 gelecek dan memenangi 6 daripada 9 perbuatan bola. Walaupun kembali memberi impak, statistik musim ini menunjukkan penurunan. Salah hanya menjaringkan 7 gol, 2 penalti dalam 27 penampilan musim ini. Sebagai penjaring ketiga terbanyak dalam sejarah klub, angka itu jauh lebih rendah berbanding musim-musim sebelumnya. Kapten pasukan Virgil van Dijk mempertahankan beliau. Mo sangat penting untuk kami. Dia seorang pemimpin. Dia menetapkan standard terlalu tinggi. Jadi bila jumlah golnya menurun, dia mudah dikritik, tetapi dia masih memberi banyak sumbangan. Dengan kehadiran Hugo Ekitike dan Florian Wirtz, jentera serangan Liverpool kini lebih seimbang dan tidak terlalu bergantung kepada Salah. Namun menjelang usia 34 tahun pada Jun nanti, masa depannya tetap menjadi tanda tanya walaupun kontraknya berjalan hingga musim panas 2027. Apa yang pasti, jika ini benar-benar musim perpisahan, Salah kelihatan bertekad untuk menutup tirai dengan penuh gemilang. Kesimpulannya, kisah Mohamed Salah musim ini bukan sekadar tentang jumlah gol atau assist.
Ia adalah kisah tentang ego yang diuji, hubungan yang hampir retak, kritikan yang memuncak dan bagaimana seorang legenda memilih untuk bertindak balas di atas padang, bukan di luar. Di bawah kendalian Arne Slot, peranan Salah mungkin sudah berevolusi. Dia tidak lagi menjadi satu-satunya pusat serangan Liverpool, namun sumbangannya kini lebih matang, membantu secara defensif, mencipta ruang, memimpin melalui pengalaman dan tetap mampu menghadirkan momen magis yang mengubah perlawanan. Statistik mungkin menunjukkan penurunan berbanding musim-musim gemilangnya dahulu, tetapi pengaruh tidak selalu terukur dengan angka. Kepimpinan, disiplin taktikal dan kemampuan menyesuaikan diri dalam fasa transisi pasukan adalah nilai yang jauh lebih besar. Persoalan tentang masa depannya mungkin masih belum terjawab, sama ada ini fasa kebangkitan jangka panjang atau permulaan perpisahan yang perlahan. Satu hakikat jelas, Salah masih belum selesai, dan jika ini benar-benar bab terakhirnya di Anfield, dia tampaknya bertekad memastikan tirainya jatuh dengan dentuman, bukan dengan senyap. Akhir kata daripada saya, you will never walk alone.